Okay, first kali saya nak tengok jap. Ada 10 tolak cikgu, ada Fakrul, Fakrul boleh dengar Fakrul? Respon, buka mic. Boleh. Nur Hakim? Boleh. Nur Hakim, kemudian siapa ni? Mutami. Muhammad Mutami. Dengar ya? Okay. Izzatul Hanan. Dengar. Christina. Dengar cikgu. Dan juga Auni. Auni. Okey, macam Cikgu Hasnan cakap tadi, kita akan ada markah orang kata apa, respon kamu. So boleh tak cikgu nak minta, bukan boleh tak, memang cikgu nak minta kamu buka kamera sebab kita nak buat eye contact antara satu sama lain. Okey, buka kamera sekarang. Kejap cikgu. Buka kamera. Cepat buka kamera. Cikgu akan catat nama siapa yang bagi komitmen dalam kelas ni. Okey, cikgu kita positive thinking lah. Mungkin yang ramai tak masuk ni sebentar lagi dia akan masuk ataupun mungkin diorang tak habis lagi PDPR mungkin. Kamu yang ada ni kiranya ni dah habis PDPR ke belum? Ke ada sama petang atau malam? Dah cikgu. Dah? Dah. Alright. Okay, jadi kita boleh mula ya. First kali, dalam topik 2, kemahiran komunikasi, nama pun kemahiran komunikasi. Cikgu nak tanya kamu, apa yang kamu bayangkan bila cikgu sebut berkaitan komunikasi? Christina. Christina gelak lah. Okay. Apa yang Christina bayangkan? Bila kita dengar je komunikasi, kita bayangkan apa? Macam mana kita berinteraksi? Bagaimana kita berinteraksi? Okay, bagus jawapan tu. Lain? Yang lain? Izzatul. Cikgu akan petik je nama janganlah takut. Okay, Izzatul. Apa yang Izzatul bayangkan bila cikgu sebut komunikasi? Kemahiran bertutur. Kemahiran bertutur. Okay, nice. Bagus jawapan tu. Kena. Lagi. Cikgu nak seorang lagi. Lelaki. Okay, Nur Hakim. Respon cikgu. Cikgu. Okay. Apa yang Nur Hakim bayangkan bila cikgu bercakap berkaitan dengan komunikasi? Apa yang Nur Hakim bayangkan? Cara seseorang itu bercakap kan? Cara seseorang itu bercakap. Okay, jangan nampak tak? Tiga jawapan tadi dia berkait, tapi yang jawapan pertama daripada Christina tadi cara berinteraksi, dia nampak meluas. Yang kedua dan ketiga tadi cakap berkaitan dengan pertuturan kita. Kamu tahu tak, setiap kali bila kita bercakap mengenai komunikasi, apa yang kita bayangkan, ini majority dalam kajian majority kita akan bayangkan cara seseorang itu bercakap. Okey, sebenarnya yang Christina jawab mula-mula tadi, dia hampir tepat. Dia yang hampir paling tepat lah. Komunikasi ni dia... Okey, kita tengok. Definisi komunikasi secara konsep adalah satu proses pemindahan maklumat, perasaan, idea, fikiran dari seseorang individu kepada seseorang individu ataupun kepada kelompok yang ramai. Tak kisah sama ada komunikasi dari segi percakapan macam yang Hakim bagi tahu tadi, sama ada dia menggunakan verbal, mulut percakapan ataupun non-verbal. Kalau dari segi proses pula dia adalah satu seni penyampaian maklumat
idea dan sikap seseorang kepada seseorang. Sebagai contoh, iklan di TV, itu juga satu komunikasi. Tak kisah sama ada dia bersuara ataupun dia tidak bersuara. Okay, kita akan pergi lebih dalam. Jangan stres-stres dengan kelas ni. Cikgu dah ada. Cikgu dah apa ada memerhati kita. Okay, jangan stres-stres dengan kelas ni sebab kita nak santai sahaja. Yang penting kamu dapat maklumat tu. Okay, berkaitan dengan komunikasi berkesan. First kali, 2.1. Okay, cikgu dia banyak istilah tau, banyak istilah. Kalau kamu nak tahu topik komunikasi ni, dia belajar, contoh kalau kamu ambil meskom ke dekat sekolah memang tak ada lah kan. Melainkan ada yang ambil SPM berkaitan dengan komunikasi ataupun ada yang ambil bisnes, dia ada topik komunikasi. Cikgu cuba permudahkan dia dengan istilah-istilah seperti menggalakkan. Okay, cara berkomunikasi secara berkesan. First kali kita kena menggalakkan. Apa yang penting yang berkaitan dengan PRS, pembimbing rakan sebaya, skill communication ni adalah penting untuk kamu membantu, membimbing rakan sebaya kamu, sama ada seorang, dua orang ataupun kelompok yang ramai. Okey, first kali menggalakkan. Cikgu bagi contoh, beritahu saya banyak lagi. Contoh macam kalau kita dalam perbualan antara kita dan rakan kita yang kita bantu, dia tengah bercakap kan. Okey, kamu selesa tak kalau kamu tengah bercakap dengan dia tapi dia senyap, dia diam je. Kamu selesa tak? Tak. Tak kan? Kita akan rasa annoying, betul tak? Dia ni berminat tak dengan apa yang aku cakap? Cikgu tak nafikan, mesti ramai yang antara kamu ni yang pernah ada pengalaman macam tu. Kalau anda itu kita sebagai pentutur, kalau kita sebagai pendengar pula. Okay, maksudnya kawan kita tu dia luahkan perasaan kat kita ataupun dia sampaikan apa-apa maklumat, kita hanya diam ataupun kita main handphone je. Dia pula akan rasa annoying dan dia akan hentikan dia punya perbualan. First kali kalau kita nak orang kata apa, mendalami dia, meneroka dia lagi, kita kena menggalakkan. Sebagai contoh, beritahu saya banyak lagi. Okey, baik, teruskan. Walaupun benda tu simple, pendek, tapi dia akan membuatkan orang yang bertutur tu rasa dihargai. Okay. Bila ia berlaku, maksud awak, di mana ia berlaku, bagaimana perasaan anda terhadapnya. Itu adalah refleksi perasaan sebab dia berkaitan dengan perasaan. Okay, yang kedua adalah bertanyakan semula. Sekejap. Bertanyakan semula, okay. Okey, bertanyakan semula, iaitu menyatakan semula atau parafrasa. Siapa yang tahu apa itu parafrasa? Kebanyakan ni tak pernah dengar kan sebelum ni perkataan parafrasa tu. Kalau dari segi istilah, parafrasa tu kita ulang kembali apa yang kawan kita ataupun kita punya responden tu cakap pada kita dengan ayat yang lain, tapi kita tak ubah sikit pun maknanya. Okay. Faham tak? Pengulangan semula kandungan sesuatu lisan atau tulisan dengan memakai kata-kata lain tanpa mengubah makna atau maksud asalnya. Faham tak kat situ? Christina faham, Christina? Faham cikgu? Christina boleh bagi cikgu satu contoh tak? Macam mana nak ulang balik kata-kata tu tanpa ubah satu makna? Contoh kalau cikgu cakap, kita bagi contoh kan. Okay. Boleh katakan seminggu 7 kali saya pergi jumpa dia, tapi dia sikit pun tak hargai apa yang saya buat. Jadi dia tak hargai cikgu walaupun cikgu jumpa dia 7 kali seminggu. Yeah, nice. Betul macam tu. Nampak tak? Kita ulang balik ayat tu tapi kita guna kata-kata yang lain. Sebagai contoh macam Christina bagi tadi. Maksudnya dia langsung tak hargai kamu walaupun kamu bersusah payah untuk dia. Kita tak guna perkataan dia ulang ayat 7 kali tu, tapi kita guna ayat lain, maksud dia tetap sama. Contoh, ni contoh untuk permulaan kata. Anda berkata begitu, adakah saya memahami anda begitu? Adakah anda bermaksud begitu? Okay. Yang ketiga adalah merumuskan semula. Nama pun rumus kan? Kalau macam dalam bahasa Melayu kita ada kena buat rumusan kan. Rumusan ni skop dia besar. Tadi parafrasa skop dia kecil.
mungkin dalam satu ayat ataupun dua ayat. Kalau rumusan ni kita buat dalam segi skop yang besar. Sebagai contoh kalau dia dah luahkan banyak kat kita, nak menunjukkan yang kita faham, kita rangkumkan semua semula. Macam peta minda. Okey, jadi apa yang saya dengar setakat ini adalah bla 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 bla. Bla bla bla. Dia akan buatkan kita punya Allahu Akbar. Dia akan buatkan kita punya rakan yang kita bimbing tu, dia akan rasa lebih dihargai sebab kita memahaminya. Okey, setakat tu jelas? Jelas cikgu. Okay, kalau suara cikgu tak clear ke, video cikgu cakap sangkut ke apa, bagi tahu tau. Bagi tahu. Cikgu tak nak kamu ketinggalan. Okay, sekarang kita, okay dah makin ramai dah 21 masuk. Okay. Yang lain tu yang baru masuk, cikgu minta untuk on camera dan buat eye contact dengan saya dan juga kalau boleh on mic. Masuk je nak masuk. Kita buat komunikasi dua hala. Okay. Seterusnya adalah mengakui. Cikgu guna istilah mengakui, iaitu saya menghargai apa yang telah anda katakan. Sebagai contoh. Yang kedua, saya memahami bagaimana perasaan anda terhadapnya. Contoh yang ketiga, terima kasih kerana membenarkan saya mengetahuinya. Ini pun sama konsep dia, kita tetap memberi penghargaan kepada yang mana kita mengakui apa yang dia sampaikan. Okay, simple. Okay, seterusnya adalah bertanyakan soalan. Bertanya soalan ni, dia besar tau. Maksudnya, dia menunjukkan yang kita respon atas apa yang dia beri. Sebab tu kalau kebanyakan dalam kelas, cikgu sangat suka, cikgu kamu dan saya juga sangat suka kalau pelajar-pelajar yang bertanyakan soalan. Okey, setakat ni ada soalan dekat bertanyakan soalan. Okey, dari segi soalan pula, saya perincikan kepada dua, iaitu soalan terbuka dan juga soalan tertutup. Kita akan pergi lebih dalam ini. Jadi tadi, skop yang kita cakap tadi adalah dari segi cara komunikasi berkesan. Cara berkomunikasi berkesan. Okey, kemudian kita masuk ke dalam topik kemahiran dalam komunikasi. Kemahiran dalam komunikasi ni, okey, first sekali kemahiran menyampaikan maklumat. Kemahiran mendengar, okay, kita menyampai, kemudian kita mendengar, kemudian kita nak menyoal dan bila ditambah ketiga tu dia akan rangkumi dalam satu kemahiran komunikasi. Okay, let's pergi satu-satu. Kemahiran menyampaikan maklumat. Okay, kemahiran menyampaikan maklumat, kamu semua terdiri daripada PRS. Jadi kalau tak ada skill komunikasi ni, dia akan jadi satu masalah untuk kamu bimbing rakan sebaya kamu. Dekat sini, dekat hampir 20 orang ni, cikgu nak tanya, ada tak yang selalu jadi MC kat sekolah? Respon cikgu. Cikgu Atikah pun ada Siapa yang selalu jadi MC kat sekolah? Jadi MC ataupun dia bercita-cita untuk menjadi motivator. Cikgu kena petik ni. Okay. Nur Ashikin Putri. Ya. Baru muncul. Okay. Nur Ashikin pernah tak disuruh jadi MC ataupun jadi bercakap dekat depan di khalayak ramai? Pernah? Dalam event apa tu? Satu kali tu event, apa nama event? Bila kali terakhir? Orientasi PRS. Orientasi PRS. Bila kali terakhir? PRS orientasi form 1 rasanya. Orientasi form 1. Sekarang ni Ashikin form 3. Form 3. Ashikin dipanggil cakap kat depan ke ataupun sebelum tu lagi cikgu dah suruh cakap kat depan? Sebelum tu. Ashikin jadi MC ke? Okey, Ashikin, cikgu nak tanya, jujur jawab apa yang Ashikin rasa bila disuruh bercakap dekat depan? Berdebar. Berdebar?
Nervous. Okay. Kita rangkukan sebagai takut lah sikit kan. Bertebar, nervous. Lagi? Jadi lupa apa nak cakap. Jadi lupa apa nak cakap. Okay. Jadi Ashikin, apa yang Ashikin program tu berjaya ke tak? Bagi Ashikin lah. Ashikin bercakap kat depan tu berjaya atau tidak? Alhamdulillah berjaya. Alhamdulillah berjaya. Okay, terima kasih Ashikin. Okay, macam yang Ashikin cakap tadi dia berdebar, nervous, sampai takut nak sampai boleh jadi terlupa nak cakap apa-apa. Okay, first kali macam topik kita ni, kemahiran menyampaikan maklumat, ada individu yang takut untuk menyampaikan ucapan sama ada secara individu atau khalayak ramai. Okay, benda tu normal. Ada yang takut, ada yang tak. Yang tak tu mungkin dia dah banyak experience kan. Okay, mereka akan merasa gundah dan juga risau jikalau terpaksa menjadi tuan rumah bagi sesuatu majlis kerajaan atau kalau boleh mengelak, diorang akan mengelak. Itu lebih baik. Bagi diorang lah, bagi orang yang takut, bagi orang yang tak nak ambil cabaran. Okay, macam yang Ashikin cakap tadi, firstly, kamu jangan ingat takut tu satu benda yang negatif tau. Macam Ashikin cakap tadi. Perasaan takut tu sebenarnya ada satu perkara yang positif, tapi andai kalau kita ambil dia ke jalan yang positif. Kalau kita ambil dia sebagai jalan yang negatif, dia akan jadi macam tadi lah. Kalau boleh mengelak, dia akan mengelak sampai ke kita jadi panic attack. Okay, kita perlukan perasaan takut. Rasa takut itu penting untuk meningkatkan tumpuan. Ada satu hormon adrenalin, tak silap, hormon adrenalin dalam badan kita ni, dia akan meningkat. Itu dari segi saintifiknya. Anda juga akan mempunyai tahap ketajaman minda yang lebih daripada orang yang tidak takut. Apa yang kamu faham kat sini? Bila kita takut, of course kita akan buat research, kita akan study untuk topik yang kita bercakap. Sebab tu cikgu tanya tadi, sama ada Ashikin dipanggil secara spontan ataupun dia beritahu awal-awal. Kalau dia beritahu awal, kalau dia takut, dia akan study, dia akan test, practice kat rumah. Duduk depan cermin, try bercakap untuk membina keyakinan diri. Tapi kalau andai kata dia ambil benda tu sebagai takut yang teramat sangat, dia akan membuatkan dia kaku dan keluh bila bercakap dekat depan. Tapi jangan takut melebihi tahapnya. Sampai satu tahap, anda perlu tahu untuk buat diri anda rasa bertenang. Okey, semua cuba try ikut cikgu. Ni satu konsep untuk kita rasa sedikit tenang bila kita nervous. First kali, kita tarik nafas 8 detik. Tarik, 1, 2, 3. 6, 7, 8. Tahan, 4. 1, 2, 3, 4. Hembus pelan-pelan. Kita akan rasa sedikit tenang. Kalau kamu try practice, andai kata tiba-tiba kamu nervous dekat depan, cuba try baik. 8, tahan 4, lepas pelan-pelan. Automatik lah. Ashikin bergelak tu. Okay, nampak? Kalau andai kata kalau kamu penat juga, kamu boleh try buat benda tu. Benda ni saya belajar dekat Cikgu PJ, dia ajar saya. Okay. Jangan takut sampai kita kita kena hargai ketakutan kita, uruskannya dengan melakukan persiapan yang lengkap. Okay, macam yang cikgu cakap tadi lah. Okay, jelas yang tu Kemudian yang kedua adalah membina keyakinan. Okay, daripada rasa takut tadi, dia akan berentetan sampai ke bawah. Okay, bina keyakinan. Berlatih lebih awal, anda akan menjadi lebih yakin, buat persediaan mental dan membayangkan anda sebagai seorang penceramah yang hebat. Tajamkan mata, tarik nafas dan bayangkan pada hadirin yang terpegun dengan ucapan anda. Kadang-kadang kan, waktu saya dekat U dulu lah kan, bila saya dulu macam kamu, bila waktu saya belajar, saya seorang yang sangat pasif. Tempat saya dalam kelas adalah dekat belakang sekali, hujung sekali. Sebab saya sangat takut nak bercakap. Tiba-tiba, dia dah nak ni sikit. Tiba-tiba, saya dapat course counselling, saya pergi interview, saya dapat. Dalam U pun saya masih pasif. Tapi bila di train, ya, saya akui. Personality manusia boleh berubah dalam masa, ada yang cakap 40 hari, ada yang cakap 60 hari. Sebenarnya dia boleh train dan boleh ubah. Saya daripada introvert jadi extrovert. Okay, tadi kita cakap dekat bina keyakinan diri. Okay, tajamkan, apa tadi cikgu cakap? Kita kadang-kadang kita kena perasan. Tapi jangan perasan yang over sangat, kita orang meluat. Okay, kita kena perasan, bayangkan yang audien memang tengah terpegun dengan kita. Secara tak langsung dia akan buatkan kita rasa sedikit motivate diri kita untuk lebih
tajamkan keyakinan diri kita. Okey, yang ketiga adalah elakkan pembacaan teks. Okey, kadang-kadang kita bagi kepada dua kan. Kalau dari segi formal untuk jadi MC, kita memang perlukan teks. Tapi kalau dia sedikit casual ataupun tak formal, kadang-kadang spontan tu diperlukan. Tapi andai kata kamu nak lebih berhati-hati tapi kamu nampak hebat, kamu boleh juga sediakan sedikit note untuk bercakap ke depan. Macam cikgu tengah buat sekarang ni. Cikgu ada slide, cikgu boleh tengok point dia, kemudian cikgu olahkan dia supaya audiens akan lebih faham. Okey, yang keempat adalah masukkan elemen dakwah. Okey, kalau kita sebagai seorang Muslim, dekat sinilah point kita untuk apa? Kita berdakwah sedikit sebanyak yang kita masukkan sedikit input Islamik. Secara tak langsung, tapi kena tengok pada situasi. Macam mana tu kena bergantung pada situasi. Kalau audiens kita tu Muslim sahaja ke ataupun ada yang non-Muslim, kita kena sesuai dan relate supaya penyampaian tu berdakwah tetap berdakwah tapi dia sesuai untuk ke semua orang, semua audiens yang dengar. Okey, memberi ucapan memberikan anda peluang untuk menggalakkan seramai mungkin bersama-sama menjadi ahli syurga yang bahagia. Dorong peserta untuk menyati Allah, merindui Rasulullah dan bersedia menghadapi kematian. Antara faedahnya, masukkan ayat-ayat Al-Quran, hadis, kisah Nabi dan juga sahabat sebagai inspirasi. Okey, yang kelima adalah penekanan isi penting. Yang ni pernah juga saya tengok dan saya sangat takut kalau benda tu terjadi pada saya. Kadang-kadang kan, bila kita dah seronok sangat bercakap, kita akan terpesong. Macam tadi cikgu cakap mengenai pengalaman cikgu kat sekolah. Kalau cikgu teruskan je, cikgu akan lupa point cikgu untuk sampaikan kepada kelas ni berkaitan dengan komunikasi. Kita kena selalu ingatkan diri kita sendiri, apa point yang kita nak sampaikan. Jangan sampai kita terpesong. Ada beberapa cara dan kaedah. First kali, berhenti cakap sekejap sebelum anda menyebutnya. Apabila anda diam seketika, antara 2 ke 5 saat, tumpuan pendengar akan meningkat. Diam juga salah satu teknik dalam penyampaian maklumat untuk pengetahuan semua. Diam seketika, bukannya diam yang terus sampai orang hilang. Sebab dia akan menarik, itu juga salah satu cara untuk tarik perhatian audiens untuk kita bercakap ke depan. Okey, yang kedua adalah meninggikan intonasi suara. Kalau dalam communication skill, dulu waktu kalau dalam kelas kalau kita boleh bersemuka sangat seronok ni, kita boleh buat praktik. Kami kena test untuk bercakap. Mula-mula first kali kena cakap lembut untuk poin-poin yang memerlukan kelembutan. Kalau poin yang memerlukan ketegasan, kita kena tinggikan suara kita. Tapi jangan menjerit terlalu kuat. Dia kena relevan dengan keadaan. Siapa yang boleh bercakap, kalau point tu sedih, kalau boleh menangis, sila menangis. Dia akan menarik lagi audiens kita. Dia akan buat orang rasa sebab. Okey, merendahkan suara dan tone serta menyebut secara beransur-ansur. Melakukan aksi serta gerak badan yang menarik perhatian seperti memetik jari, tumbuk meja dan lain-lain. Jadi tangan saya macam ni kan. Tangan saya asyik bergerak je kan. Okey, yang ni memang habit. Okey, yang keenam adalah membiarkan khalayak berfikir. Kadang-kadang kita kena fikir macam mana cara untuk tarik audiens untuk berfikir. Macam mungkin kita terbatas dengan halangan, kita tak boleh bersemuka kan, kita jumpa dalam Google Meet. Ada yang juga yang kamera tak boleh on, sekejap cikgu check. Ramai ke yang buka kamera? Guys, sila buka kamera. Cikgu catat tahu nama siapa yang buka kamera ni. Dia akan dapat markah lebih. Okey, nampak? Okey. Cari jalan, cikgu teruskan. Cari jalan untuk menjadikan minda para penonton berfikir dan berputar. Lontarkan soalan-soalan dan berikan masa untuk mereka mencari jawapan. Antara 5 ke 6 saat. Otak yang berfikir berputar tidak akan hilang tumpuan. Okey, betul. Kalau cikgu biar je semua, kadang-kadang mungkin ada yang ngantuk tambah tengah-tengah hari ni kan. Semua dah makan ke ni?
Ya. Dah, Adi dah makan. Adi yang belum makan tak? Belum. Belum makan. Okay. Kita sama, cikgu pun belum makan. Don't worry, lepas ni kita makan sama-sama ya. Okay. Otak akan berfikir, maksudnya otak kita akan lebih beri tumpuan kalau kita berfikir tentang apa yang panel tengah sampaikan dekat depan. Okay, jadi yang ketujuh adalah jangan jadi patung. Jangan berdiri kaku seperti anda sebagai seorang patung, dan juga tolong ingat, jangan bergerak terlalu banyak sehingga anda dilihat sebagai seorang pelawak. Okay, kadang-kadang kita bergerak banyak sangat pun orang annoying juga. Even, kamu perasan tak kalau orang yang nervous kalau dipanggil spontan dekat depan, saya selalu pati benda tu. Setiap kali saya pergi ke sekolah-sekolah kan dalam talk motivation, bila saya petik seorang pelajar datang depan, kamu perasan kat wire yang ada mic tu, dia akan gulung dengan wire tu. Dia akan gulung-gulung sampai dah tak boleh tarik dah. Saya selalu perhati perkara tu. Tapi andai kata mic yang tak ada kabel, mata dia akan sentiasa berpusing, dia akan tertunduk. Okay, dari segi non-verbal pun kita dah boleh tahu dah kan orang tu macam mana kan. Jadi tolong untuk semua yang ada dekat sini, tolong praktis diri kamu supaya kamu jadi seorang yang wow apabila dipanggil datang ke depan, sama ada dipanggil ataupun secara sukarela. Okay, kita gerak. Ada yang tak makan lagi kan? Kita gerak pantas sikit. Kemahiran dalam komunikasi yang kedua adalah kemahiran mendengar. Listening skill, kemahiran mendengar. Okay, mendengar merupakan satu kemahiran. Mendengar merupakan kemahiran utama dalam pertama yang dikuasai oleh kanak-kanak, iaitu proses peniruan, pengulangan ataupun modeling. Waktu kita kanak-kanak, ini adalah satu proses yang pertama kita kuasai. Tujuan mendengar adalah untuk mendapatkan idea, mencari isi penting, melakukan arahan, mengenal pasti hubung kait, mengenal pasti isi tersirat dan isi tersurat, mentakrifkan makna tersirat, mengenal pasti mood suasana konteks, mengesan pengaruh penutur. Okey. Macam cikgu cakap tadi, mula-mula tadi cikgu cakap, kalau kita dengar kita punya kawan kita, sama ada kita sedang membimbing dia kan, dia sedang membuat peluahan pada kita, kalau kita menjadi pendengar yang setia, dia akan rasa dihargai sangat-sangat. Okey, kemahiran mendengar, kita kena inputkan dia, jangan dengar kosong. Tolong jangan dengar kosong. Dia akan buatkan kawan kamu tu rasa yang sama ada kamu ni berminat ataupun tak dengan dia. Dengar first kali kamu kena beri fokus. Macam contoh kalau kawan saya sedang bersembang dengan saya kan, saya tengah main handphone. Tapi saya dengar, saya main handphone. Dia akan rasa selesa ke tak? Of course dia akan rasa macam, dia ni berminat ke tak dengan cerita aku ni? Kita pula kena tunjuk body language yang kita sedang fokus kepada dia. Sama ada, seperti contoh kita anggukkan kepala, kita kan pun macam tadi, teruskan, kita menggalakkan, balik pada yang tadi sebab dia berkait. Okay. Yang ketiga adalah kemahiran menyoal. Okay, menyoal, cikgu bagi satu tip. Senang. Kamu ingat one husband, four wife. 1H, one husband, 4 isteri. 4 wife. Iaitu how, husband H, how, lepas tu 4 wife tu W, when, where, who, why. Bagaimana, bila, di mana, siapa, bagaimana. Itu satu orang kata apa, clue untuk kamu menyoal dia. Kadang-kadang kita fokus, kita dengar. Tapi penyampaian dia jelas. Kadang-kadang kita tak tahu nak tanya macam mana untuk menunjukkan yang kita memang sedang mendengarnya. Kemahiran menyoal. Okay, kemahiran menyoal lazimnya diperincikan dengan aspek bagaimana, bila, di mana, siapa dan mengapa. Bertanyakan soalan juga merupakan Bertanyakan soalan juga merupakan salah satu cara menggalakkan seseorang itu lebih berkata-kata. Bertanyakan soalan dari segi tadi, how, bagaimana ia berlaku, bila, when, di mana dia berlaku, siapa dan mengapa. Mengapa kamu bertindak sedemikian? Sebagai contoh. Okey, soalan terbuka dan soalan tertutup. Perbezaan antara soalan terbuka dan tertutup pada jenis jawapan yang mereka harapkan. Sama ada
cepat atau lambat, pendek atau panjang, kedua-keduanya bergantung pada kita yang tanya. Kalau kita tanya soalan tertutup, kita akan dapat jawapan tu cepat tapi pendek. Kalau kita tanya soalan terbuka, kita akan dapat cepat juga jawapan tu tapi jawapan dia panjang. Dan kadang-kadang kita akan dapat lambat jawapan tu. Kalau dalam research orang panggil, dia orang bagi kepada dua. Sama ada apa? Apa lagi lah nak sama ada kita guna istilah. Alah, cikgu lupa lah istilah tu. Saya kalau ingat cikgu bagi tahu. Kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing bergantung kepada situasi, matlamat orang bertanya. Okay, jom kita bincangkan mengenai kemahiran menyoal dari segi soalan terbuka dan soalan tertutup. Okey, cuba tengok soalan terbuka dan soalan tertutup. Close, open. Okey, kita pergi kepada soalan terbuka dulu. Ini adalah soalan yang memerlukan jawapan perincian yang jelas. Iaitu kuantitatif. Okey, mustahil untuk menjawab ya atau tidak. Typo kat situ. Soalan-soalan ini biasanya dimulakan dengan kata-kata tanya seperti bagaimana, apa dan lain-lain. One husband, for wife tadi. Okey, dia sering digunakan dalam perpajasan. Itu cikgu terangkan. Siapa boleh bagi contoh satu soalan terbuka? Nak cikgu petik ke kat sini? Soalan terbuka dan soalan tertutup. Okey, soalan tertutup merujuk kepada pertanyaan yang memerlukan jawapan yang pendek sama ada ya atau tidak, betul atau salah, panjang atau pendek. Benda-benda tu je. Soalan tertutup jarang digunakan dalam penerokaan. Kalau kamu gunakan dalam sesi penerokaan, dia akan buatkan kamu stuck. Sebagai contoh cikgu bagi okey, cikgu try. Cikgu nak orang lain pula orang lain. Okey, Hafizah Afrina. Ni pelajar sekolah cikgu ni. Okey, respon cikgu. Afrina. Ya. Okey, Afrina. Cikgu try Afrina, cuba bagi tahu nama penuh kamu. Hafizah Afrina binti Wan Zaini. Okey, Afrina. Cuba terangkan berkaitan dengan latar belakang diri kamu. Afrina. Okey, cuba terangkan berkaitan dengan latar belakang diri kamu. Cepat, jangan takut. Yang lain-lain kalau ada soalan boleh tulis dekat chat ya. Cikgu dah. Okey, para semua jangan lupa buat catatan, nanti senang nak jawab tugasan dan buat penulisan laporan. Izzatul Hanan. Okey, Izzatul Hanan respon cikgu. Ya, cikgu. Okey, Izzatul Hanan, kita bagi contoh Okey, cuba bagi tahu berapa umur Izzatul Hanan? Saya 14 tahun. 14 tahun, tingkatan 2 ya. Okey, Izzatul Hanan, cuba ceritakan berkaitan dengan latar belakang diri kamu. Saya sejenis yang suka tolong orang. Okey. Lepas tu saya jenis yang macam kalau nampak orang ada masalah, saya jenis suka yang macam tanya kenapa, dia okey ke. Okey, good. Teruskan. Itu je kot. Itu je kot. Okey, nampak tak Izzatul, nampak tak? Soalan yang pertama tadi, cikgu tanya, Izzatul, berapa umur kamu Kamu akan jawab sepatah saja, fakta. 14 tahun. Semua pun dengar kan? Okey, bila cikgu tanya,
Cuba ceritakan berkaitan dengan latar belakang diri kamu. Jawapan kamu tadi panjang. Saya suka menolong orang, saya bla 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 bla, saya tinggal di ni. Dia boleh jadi lebih panjang. Bergantung pada kreativiti kita nak bertanya macam mana. Kadang-kadang perkara ni sangat penting dalam kita, macam Izzatu cakap tadi, kita semua sebagai PRS, pembimbing rakan sebaya, waktu kita nak buat kita berada dalam proses penerokaan kita punya rakan. Kalau kita tanya soalan-soalan yang tertutup, macam yang mula-mula tadi, soalan tertutup, berapa umur kamu? Siapa nama kamu? Dah makan ke belum? Dah, belum. Nampak tak ada tertutup? Kalau cikgu tanya soalan yang macam yang kedua tadi, cuba ceritakan berkaitan dengan latar belakang diri kamu. Dia akan jadi panjang. Nampak tak kat situ? Okey, soalan terbuka ni, itu dari segi percakapan. Kalau dari segi tulisan, benda-benda yang berbentuk teks, macam mana? So, kamu cikgu tak nafikan, semua kat sini pernah jawab exam kan? Kita ada paper objektif, kita ada paper essay ataupun subjektif. Okay. Paper objektif tu adalah soalan tertutup. Dia membuatkan orang yang menjawab tu tik sahaja jawapan yang dirasa betul. Tapi soalan esei, dia memerlukan orang yang menjawab tu berfikir, melontarkan idea yang lebih panjang. Nampak jelas kan kat situ kan? Contoh esei kita kena buat karangan kan? Buat karangan, cuba ceritakan berkaitan dengan pengalaman kamu bercuti pada cuti sekolah yang lepas. Kita kena cerita pengalaman kita bercuti panjang, isi penting ada 5, pendahuluan, isi penting, penutup. Kalau objektif, kita just tick saja jawapan. Begitu juga kalau kita berkomunikasi dengan rakan kita. Okay. Contoh, nyatakan latar belakang diri kamu. Okay, tadi, apakah gunung yang tertinggi di dunia? Apakah gunung yang tertinggi di dunia? Itu kalau soalan tertutup, dia akan jawab Gunung Everest. Cuba kalau kita nak guna soalan yang sama untuk soalan yang terbuka, cuba ceritakan berkaitan dengan gunung yang tertinggi di dunia. Dia akan cakap Gunung Everest adalah gunung yang tertinggi di dunia. Gunung Everest berada di benua Asia. Lepas tu ketinggian Gunung Everest adalah bla 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 bla. Orang pertama yang mendaki Gunung Everest adalah pada tahun bla bla bla. Dia akan jadi panjang sebab kita minta dia huraikan. Kita tak tanya dia terus. Okey, jelas kat situ? Dah hampir 40 kelas kita jelas. Okey. Seterusnya, kenapa start? Seterusnya kita pergi kepada komunikasi interpersonal dan juga intrapersonal. Okay. Siapa tahu apa itu komunikasi interpersonal dan intrapersonal? Sejujurnya, sebelum kita masuk kelas ni. Okay. Firstly, kita cakap berkaitan dengan inter dan intra. Itu je, inter dan intra. Komunikasi interpersonal ni antara kita dan individu. Sama ada kita berdua, macam contoh kekasih bercakap dengan kekasih dia, kawan baik bercakap dengan kawan baik dia, adik bercakap dengan kakak dia, ataupun melibatkan orang yang ramai. Macam tadi, siapa yang jadi MC waktu orientasi tingkatan 1, dia bercakap dengan ramai audiennya. Kalau dari segi intrapersonal, intra adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang kan, kamu sedar tak kamu sedang berkomunikasi dengan diri kamu sendiri? Kita bercakap seorang-seorang. Dia bukan macam dalam drama Indonesia tu tau, yang duduk kat bus stop betul, ada bunyi suara dia bercakap kat situ saja dah dekat 15 minit. Bukan tau, bukan. Itu ya, tapi tak adalah sampai ke tahap macam tu. Maksudnya kalau sebagai contoh, cikgu ada buat pembacaan, kalau interpersonal sebagai contoh kita berdoa, kadang-kadang kita berfikir, kita bermonolog dengan diri kita sendiri. Okey, kita pergi kepada interpersonal dulu. Intrapersonal dulu, diri dulu. Berlaku di dalam diri seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara, sebenarnya ia sedang dalam proses komunikasi dengan dirinya, bermonolog dengan dirinya untuk membuat pilihan, keputusan dan memberi sebab dan akibat. Sebagai contoh, kalau kita nak buat pemilihan sama ada
Hari ni aku nak masuk ke tak kelas komunikasi Cikgu Adha tu. Kalau aku tak masuk, nanti aku kena tengok rakaman. Dia dah tak live. Mungkin aku ada soalan nak tanya, aku tak boleh tanya. Nampak tak? Dia sedang bermonolog dengan diri dia sendiri. Dari segi keputusan dia, sebab dan juga akibat. Okay, kita pergi kepada interpersonal pula. Interpersonal adalah melibatkan komunikasi antara individu, proses komunikasi yang melibatkan dua atau lebih, bersifat terus iaitu bersemuka tanpa menggunakan sebarang perantaraan atau saluran tertentu. So maksudnya face to face. Face to face. Kalau macam kita ni, kita tak boleh takrifkan dia sebagai satu komunikasi interpersonal sebab kita tak face to face. Tapi teknologi kan, saya boleh tengok mata Izzatul, dia sedang melihat kepada skrin. Yang lain saya harap yang lain semua sedang mendengar lah ya. Okey, kemudian adalah bersifat terus iaitu bersemuka tanpa menggunakan sebarang saluran tertentu, juga berlaku dalam keadaan yang tidak formal atau dalam keadaan formal dan juga bersahaja. Macam formal tadi yang cikgu cakap kalau kita jadi MC, baca teks, keadaan tu formal. Formal ni dia tak melibatkan komunikasi yang banyak. Dia melibatkan komunikasi yang sehala sahaja. Tapi kalau tak formal, contoh macam kalau kita study group, kita sedang bersembang dengan kawan kita, malam-malam cakap telefon ke, itu tak formal. Okay, kita pergi ke next. Definisi komunikasi secara interpersonal. Okay. YNAPIS menyatakan bahawa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua atau lebih secara bertatap muka. Komunikasi interpersonal juga boleh diertikan sebagai proses bagaimana seseorang itu berkongsi pengalaman pada individu-individu lain. Komunikasi interpersonal juga adalah komunikasi antara orang yang berlaku dalam keadaan yang membolehkan orang itu membalas secara terus antara satu sama lain. Macam cikgu cakap tadi, komunikasi dua hala. Okey, ciri-cirinya adalah biasanya melibatkan dua atau lebih, ingat, senang nak ingat. Biasanya berbentuk dialog, bercirikan tolak ansur lisan, verbal. Orang biasanya mencelah antara satu sama lain, itu yang tak formal. Yang atas tadi, yang sehala, formal. Bagaimana ia boleh berlaku dalam satu kumpulan kecil apabila para peserta bertindak balas terus antara satu sama lain sebagai individu dalam grup tu. Okey. Cara komunikasi interpersonal. Okey, kita cakap mengenai interpersonal Yang intra diri sendiri, cikgu sentuh sikit je tadi. Okey, cara komunikasi interpersonal antara dua individu. Ini cikgu gunakan gambar raja ni melebihi dua individu secara formal dan tidak formal. Okey. Kalau komunikasi antara dua individu, dia merupakan satu dialog berlaku apabila seseorang itu berkomunikasi secara personal terus sebagai seorang individu. Contoh, Hani dan Yazid berbincang mengenai masa depan rumah tangga mereka. Itu adalah komunikasi antara individu dan individu. Dia dua orang, bukan kumpulan. Tapi dia tetap interpersonal. Komunikasi antara dua individu secara terbahagi kepada formal dan juga tidak formal. Okey, kita pergi kepada secara formal dahulu. Berlaku apabila seseorang itu mengemukakan idea, perasaan dan maklumat tanpa gangguan. Macam cikgu cakap tadi, sehala. Jadi audien tu mendengar, diorang respon, tapi diorang tak lantulkan balik diorang punya pertanyaan tu. Tidak banyak berlaku komunikasi dua hala. Seseorang menyuarakan sesuatu yang ingin menjadi pendengar. Seseorang menyuarakan sesuatu dan yang lain menjadi pendengar. So, MC, diorang bagi maklumat, yang lain, student yang lain sebagai pendengar. Contoh, Haris menyampaikan tazkirah di hadapan kelas sebelum kelas dimulakan pada pagi ini. Jadi hari ini, macam kan cikgu minta cikgu petik nama, bagi respon. Cikgu galakkan komunikasi yang dua hala. Subhanallah, bahala pula. Berhala-hala, okey, dua hala, komunikasi dua hala supaya dia tak jadi boring kan. Tambah tengah-tengah hari macam ni kan. Okey, secara tidak formal pula, berlaku apabila kedua-dua pihak menyuarakan idea, perasaan dan maklumat. Dengan kata lain juga, dikatakan penggunaan dengan gangguan, iaitu mungkin akan berlaku pro dan con antara seseorang yang mungkin mencelah.
kadang-kadang dalam komunikasi yang tidak formal ni, kadang-kadang kamu perasan tak, orang tua-tua kan, orang tua-tua kalau bersembang, dia cukup pantang kalau kita mencelah. Dia akan cakap apa? Dia akan istilahkan tu sebagai apa? Dia akan istilahkan itu sebagai menyampuk. Tolong jangan menyampuk. Kalau macam orang dulu-dulu, dah kena marah dah. Cikgu dulu mak bapak cikgu garang. Kalau menyampuk, habis kena. Okey, dan contoh, Melo menyatakan kepada kelasnya bahawa wajahnya saling tak tumpah dia macam Siti Nurhaliza. Lepas tu kawan dia, Rizwan mencelah mengatakan bahawa wajah Melo seperti pembantu rumah Siti Nurhaliza. Nampak tak? Dia ada komunikasi yang respon daripada audiens. Tapi kalau macam yang first tadi, Haris menyampaikan tazkirah, tak ada orang yang respon. So dia jadi formal. Kalau tu tak formal. Okay, seterusnya kita pergi kepada kemahiran komunikasi interpersonal. Okay, tadi kita tengok dari segi tadi komunikasi interpersonal. Last kita masuk kemahiran dalam komunikasi interpersonal. First kali kita kena pandai bina repo. Repo. Cuba dekat sini. Cuba saya tengok sini. Okay, kita kena pandai bina repo. Repo ni adalah bina hubungan. Sebelum sesuatu proses menolong tu jadi lebih dalam, orang kita kena cari kepercayaan responden dulu. Kalau dalam istilah kaunseling kita panggil klien. Kalau kamu kena cari kepercayaan kawan kamu tu. Macam mana nak cari kepercayaan tu? Kena bina hubungan. Macam mana nak bina hubungan? Kita kena dalami dia ikut step-step yang tadi kita bincangkan. Teknik-teknik yang kita gunakan tadi. Para prasa, menyoal dalam kita punya komunikasi. Okay, first kali membina hubungan. Hubungan yang baik dilihat dalam situasi yang berikut. Kemesraan perhubungan dalam pertemuan, penyampaian masalah tanpa keraguan, tanda kepercayaan lahir akibat penerimaan tanpa syarat. Istilah penerimaan tanpa syarat ni selalu kami dengar kalau dalam proses nak menolongnya. Dalam proses nak menolong dan kamu pun kena tahu apa itu penerimaan tanpa syarat. Kita as pembimbing rakan sebaya, kita tak boleh pilih kawan mana yang kita nak tolong, kawan mana yang kita tak nak tolong. Memang kita boleh buat pilihan tapi tolong tanam dalam diri kita jangan ada bias. Kita terima tanpa syarat sama ada dia besar ke, dia kecil ke, dia putih ke, dia hitam ke, dia cantik ke, dia tidak ke, dia handsome ke, dia biasa-biasa ke. Tak, kita tolak semua tu, kita terima mereka tanpa syarat. Hubungan baik seperti ini hanya dapat dicapai apabila perasaan empati kedua-dua dapat dirasai. Empati, tadi penerimaan tanpa syarat. Kemudian yang kedua adalah empati. Dengan berperasaan empati ini, hubungan baik di antara kedua-dua pihak akan dapat terus terjalin dan kekal sepanjang proses komunikasi itu berlangsung. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Ya Ada, ke tak cikgu. ada? Oh, maknanya semua faham lah ni? Tak ada cikgu. Faham. Faham. Ramai yang respon ni. Okay. Faham. Yang lain faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham cikgu. Semua okey lagi tak ni? Faham. Okey. Okey. Kita nak teruskan ke kita nak teruskan ke kita nak stop? Kita dah nak sampai, kita dah 50 minit kelas. Kita nak teruskan ke nak stop? Oh, semua diam bila cikgu tanya macam tu kan. Teruskan cikgu. Teruskan Kristina cakap. Okay, bagus. Pandai kamu ambil hati cikgu. Okay, kita teruskan sikit je lagi ni, don't worry. Okay, kemudian adalah kemahiran memberi perhatian. Okay, memberi perhatian iaitu focusing tu cakap tadi. Dalam proses komunikasi, memberi perhatian merujuk kepada komunikasi bukan lisan. Itu cakap tadi, contoh cikgu tengok dalam yang mana on camera ni semua, ada orang tengok skrin, ada yang buat catatan.
mungkin tak tahulah dia cakap apa, tapi baguslah, itu satu visual yang cikgu tengok yang bagus. Dalam proses komunikasi, pemakaian dia merujuk kepada komunikasi bukan lisan, walaupun ia juga diperlukan dalam komunikasi lisan. Komunikasi bukan lisan dibahagi kepada beberapa komponen, iaitu posture badan kita, nak tunjukkan yang kita memang tengah fokus ke tak. Kalau kawan kita tengah meluah kat kita, kita duk macam tu ke, nampak macam kita tak macam kita tak berminat, macam kita tak fokus kepada dia. Tapi kalau kita duduk macam tu, kita tenung dia, buat eye contact, tapi janganlah tengok mata lama-lama sangat, kadang-kadang dia buat orang tak selesa. Okey, komunikasi bukan lisan terbagi kepada beberapa komponen, iaitu posture badan, gerak isyarat, air muka, kontak mata dan juga nada suara. Okey, seterusnya kemahiran mendengar. Okey, listening skill. Rogers merumuskan tanpa perhatian, mendengar sahaja tidak akan membawa kepada kefahaman, maka komunikasi tidak akan wujud. Okay. Menurut Rogers, dia kena combination semua yang tadi cikgu sebutkan tadi. Model latihan mendengar membahagikan tingkah laku mendengar kepada 3 komponen, iaitu memberi tumpuan termasuk kontak mata yang tadi, postur badan, gaya relax, membawa maksud mendengar. Okay. Mendengar dengan telinga ketiga, melibatkan kemahiran memikir, membayangkan bagaimana orang lain merasa. Okay. Kita empati dengan dia tadi, empati, dan juga yang ini dia merujuk kepada tingkah pertama ke arah empati. Cikgu cakap tadi lah, empati. Kita bayangkan change situation. Ini satu tips lah, satu tip. Kalau kamu sekarang ni cikgu tak galakkan kamu bercinta tau. Kamu tak bercinta. Tapi anda kata nanti dah habis sekolah, dah ada perasaan love tu, kamu pegang satu teori ni. Kalau bercinta ke, kamu nak tolong rakan sebaya ke, kamu nak tolong abang kakak ke, tak kisah. Kamu pegang satu teori ni, teori change situation nama dia. Cikgu takrifkan dia sebagai teori lah. Iaitu kita tukar diri kita dekat situasi dia. Sebagai contoh. Sebab dulu saya jadi kaunselor pelatih dekat universiti. So banyaklah isu-isu yang diutarakan. Yang paling banyak kamu tahu tak isu apa adalah isu cinta, isu love. Sebab waktu tu umur tu diorang dah digalakkan bercinta kan. Diorang cakap pasangan saya duduk jauh, jadi saya tak tahulah nak handle macam mana. Saya kata pegang teori change situation. Dia tanya kenapa, macam mana, how. So saya cakap kalau kamu nak bertingkah laku apa-apa, sebagai contoh kamu nak mendekati perempuan lain ke apa ke, tukar situasi. Cuma kamu bayangkan kamu punya pasangan nak buat benda yang sama. Kamu nak ke tak? Mesti lah saya tak nak. So benda yang sama juga dia tak nak kalau kamu buat benda tu dekat sini. So hubungan dia akan terjaga. Begitu juga kalau dengan kita proses menolong dalam membimbing rakan sebaya. Contoh kawan kita tu luahkan berkaitan dengan faktor kewangan, kesusahan dia. Kita change situation, kita letak diri kita kat tempat dia. Kalau kita susah macam tu, apa kita rasa? Secara tak langsung, empathy tu akan hadir dalam diri kita. Okay, saya rasa yang halangan ni last point. Okay, ngam-ngam lah kita pernah dekat sampai sejam ni. Okay, kita masuk, semua okey lagi ke ni? Okey cikgu. Okay, cikgu. Okey, cikgu. Okay, kita masuk dekat jenis halangan dalam komunikasi. Terdapat pelbagai bentuk halangan yang mengurangkan keberkesanan dalam komunikasi berkesan. Antaranya adalah, ingat, fizikal, psikologikal, sosiologi dan semantik. Cikgu percaya yang ada yang tak faham dengan istilah-istilah ni. Okay, fizikal macam mana? Fizikal. Psikologi macam mana? Sosiologi macam mana? Semantik, apa tu semantik? Jom kita tengok satu-satu dia punya huraian. First kali dari segi fizikal. Tak dinafikan yang fizikal ni selalu terjadi. Okay, dia adalah halangan fizikal, halangan yang berbentuk fizikal yang berkait dengan persekitaran. Sebagai contoh, bunyi bising kenderaan, bunyi bising kilang-kilang, barang terjatuh, diringan telefon dan sebagainya. Fizikal. Kalau itu dari segi bunyi, kalau halangan fizikal dari segi jarak pun boleh berlaku.
macam kita sekarang ni halangan dari segi jarak, kita tak boleh nak bersemuka, tapi kita ada media yang boleh jumpakan kita untuk laksanakan kelas ni. Okay. Kemudian halangan psikologi. Iaitu halangan ni dia tak ditakdirkan sebagai terjemahan maklumat sebagai ancaman. Faham tak kat situ? Terjemahnya diorang seseorang sebagai yang listening, yang mendengar, dia terjemahkan maklumat yang disampaikan orang yang bercakap sebagai satu bentuk ancaman. Dan bertindak balas supaya maklumat tidak diterima dengan betul. Menerima maklumat berdasarkan keperluan, pengalaman, latar belakang. Sebagai contoh, seorang perempuan sedang bersembang dengan seorang lelaki. Lelaki tu dia luahkan masalah dia, contoh macam masalah yang berbentuk seksual. Kan. Jadi perempuan tu dia take benda tu jadi satu benda yang menakutkan dia. Dia ni nak rogol aku ke apa? Ini macam satu isu yang berlaku sebelum-sebelum ni dalam media sosial dulu, kamu tahu kan. Penyampaian maklumat oleh cikgu tu, kemudian ada pelajar yang ambil tu sebagai satu ancaman kepada dia. So benda tu ada satu masalah psikologi. Dari segi background dia, latar belakang dia, cara penerimaan dia, semua bergantung pada diri kamu sendiri. Okay, faktor-faktor yang membolehkan memberi motivasi. Proses penafisan oleh penghantar supaya penerima hanya menerima maklumat yang digemarinya sahaja. Ada juga kalau kita bercakap, sebagai contoh cikgu tengah bercakap ni kan, cakap panjang ni, mungkin ada yang dalam kelas ni, bila dia dengar topik, topik tadi best, dia dengar yang tu je. Topik lain dia rasa macam ni, dia mungkin dia dengar tapi dia tak take note dengan perkara-perkara tu. Benda tu normal berlaku pada kita sebagai seorang manusia ni. Okay, kemudian halangan sosiologikal. Kita nak bayangkan, kita bayangkan sebagai contoh budaya, perbezaan umur, taraf latar belakang, taraf hidup. Halangan berkaitan dengan sosial seperti budaya, perbezaan umur, taraf hidup, latar belakang dan kehidupan seseorang. Sebagai contoh, kalau kamu pergi bercakap dengan pengetua, dengan betul, satu, level umur dah lain. Lepas tu taraf kita sebagai student, sebagai ketua dekat sekolah tu, pengetua kan. Kita nak bercakap dengan dia, boleh, tapi dia ada sedikit, orang kata apa? Border dia dekat situ. Right, betul. Dia ada border dia, jadi kadang-kadang penyampaian tu dia akan jadi lebih kaku berbanding dengan kalau kita bercakap dengan rakan sebaya kita, kawan kelas kita. Betul. Dia akan jadi lebih santai, lebih bersahaja. Okey, contoh lain juga, perkataan ibu mungkin digunakan ketika bercakap dengan ibu bapa, mungkin diterima oleh sesetengah orang. Sosiologi latar belakang. Sebagai contoh, orang-orang Sabahan. Dia orang cakap dengan mak ayah dia orang, aku tak kisah bah, begitu bah. Macam-macam lah, kita tak erti cakap Sabah. Tapi selalu suka dengar orang cakap Sabah. Dia orang gunakan perkataan aku tu dengan mak bapak biasa. Tapi kalau kita dekat sini, kita dekat Selangor, dekat Semenanjung ni, kalau kita cakap aku dengan mak ayah kita akan dapat backhand. Pam, kau hajar kan kalau macam tu dia cakap kan. Contoh perkataan aku, tetapi tidak diterima oleh orang lain. Okay, halangan semantik. Last kali, halangan semantik. Apa yang kita boleh bayangkan dengan halangan semantik? Cikgu pergi terlalu laju ke? Okey je kan? Okay, halangan. Okey kan? Halangan berkaitan dengan bahasa. Okay, semantik ni tadi fizikal, kita bayangkan yang fizikal. Bising, penglihatan kita fizikal. Psikologi, kita bayangkan ini. Sosiologi, kita bayangkan dia punya budaya, cara penerimaan taraf hidup. Semantik ni kita bayangkan bahasa, language. Okey, halangan berkaitan dengan bahasa iaitu perkataan kadang-kala mempunyai banyak makna. Satu perkataan mempunyai banyak makna. Kena berhati-hati dalam penggunaan bahasa kita. Kadang-kadang kita nak sampaikan benda lain. Kita guna ayat yang jelas, sangat jelas. Tapi orang yang mendengar, dia ambil perkara tu dengan makna yang lain. Sebab ada perkataan yang membawa banyak makna. Sebagai contoh, cikgu pun ingat balik waktu cikgu jadi student macam kamu dulu. Cikgu muat kelas cikgu ada cakap, dia cakap majoriti sekarang ramai yang guna untuk pasangan diorang perkataan cute.
Awak ni memang cute lah. Awak ni cute lah. Yang perempuan pun kadang-kadang suka seronok ni, dia cakap aku cute. Tapi dia cakap, saya ingat cikgu lah. Dia bagi tahu kalau dekat luar negara, contoh negara mungkin dekat Afrika, dekat Amerika mungkin dia cakap, perkataan cute tu kalau kita gunakan untuk perempuan, diorang akan marah. Sebab apa? Sebab istilah cute tu digunakan untuk haiwan sahaja. Majoriti tempat tu digunakan untuk haiwan. Faham tak apa yang cikgu nak sampaikan ni? Cikgu kena banyak bagi contoh kat kamu. Faham? Kalau macam contoh lainnya, kalau dekat luar negara, macam kita kat sini, kita akan cakap, please teacher, may I go to the toilet? Cikgu, saya nak pergi tandas. Dia kalau dekat luar, benda tu agak memalukan. Dia agak menjijikkan. Saya tanya dia, kenapa pula menjijikkan? Sebab dia akan nampakkan kita sedang buang air. Imagine. Contoh dalam kelas kan seorang bangun, cikgu nak pergi toilet. Yang lain akan bayang, dia nak apa, dia nak buang air. Itu masuk balik orang akan parti dia lain macam. Sebab tu saya tanya pula, habis macam mana cara dekat luar tu nak minta izin untuk ke toilet? Dia akan cakap, seingat cikgu dia akan cakap lelaki, untuk perempuan pun ada istilah dia. Untuk lelaki dia akan cakap, sir, dia akan sebut perkataan John. John, dan perempuan saya tak sure, saya tak ingat perkataan apa. Jadi dia minta keizinan untuk keluar, maksudnya untuk keluar. So dia meluas, mungkin pergi toilet nak touch up muka ke, nak lap muka, nak basuh tangan, macam tu. Jadi macam kita, contoh yang pertama tadi, kita kat Malaysia ni kita guna perkataan cute tu, orang suka. Tapi kalau dekat luar, ada juga negara yang tak terima benda tu. Dia anggap tu sebagai satu penghinaan kepada dia. Sebab kita samakan dia dengan binatang. Okay, jelas. Dari segi dialek dekat Malaysia pun banyak. Dialek orang Kelantan tak sama dengan orang Kedah. Yang adalah lawak-lawak yang diorang buat, dua orang di dalam kebun jumpa ular. Lepas tu orang Kedah cakap katok ular tu. Dia orang Kelantan kata not katok, ular. Lah dua-dua mati sebab duk fikirkan benda tu. Tu lawak-lawak hamba yang saya dengar lah. Okay. Kita dah sampai penghujung. Macam cikgu cakap yang mula-mula tadi, cikgu nak try test kamu. Okay, cuba kamu baca kata-kata yang ada dekat skrin tu. Seorang baca? Izzatu baca Izzatu? Bagi kawan-kawan dengar. Yang ni lagu Kedamaian tu Ya. Cuba baca. Yang lain fokus Lagu Kedamaian, tiada kedengaran, bumi yang merekah disirami darah, kemelut melanda, tiada kesudahan, kemusnahan, bermaharaja Laila yang lemah menjadi mangsa. Kemudian rangkap kedua. Izzatu, rangkap kedua. Anak-anak kecil menggoncangkan ibunya yang lemah longlai tidak lagi bernyawa. Jeritan suara batinnya tak siapa mendengarnya. Okey. Dari apa yang Izzatu baca tadi, siapa boleh nampak apa gambaran yang nak disampaikan dari segi kata-kata tu? Dari segi komunikasi secara bertulis tu. Siapa nampak? Boleh respon. Lagu tu. Okey, ada yang cakap lagu tu. Okay, good. Dia nampak itu lagu. Lain? Apa mesej yang nak disampaikan? Boleh respon dekat chat kalau tak nak bercakap. Izzatu sendiri. Apa, Christina? Peperangan ke? Peperangan. Okay, good. Satu, peperangan. Cikgu catat kat sini. Satu, peperangan. Lagi? Okay. Tadi perkataan dari penyampaian maklumat, penyampaian komunikasi dari segi teks. Kemudian kalau cikgu masukkan one tab,
ada visual, gambar. Apa yang kamu nampak dekat situ? Gambar tu menunjukkan apa? Pasal Israel tu Israel. Okey, tadi ada yang cakap berkaitan dengan peperangan. Kemudian kita nampak visual. Visual ada bendera Israel dan juga Palestin. Nampak tak? Mesej tu makin sampai. Mesej tu makin sampai. Mula-mula dengan Hakim cakap lagu. Kemudian ada yang masuk peperangan. Dia melambangkan peperangan sebab ada darah kemudian melanda. Kemudian kita tengok visual, kita tengok ada bendera Israel dan juga Palestin. Kemudian kalau dimasukkan pula video kat situ, kemudian ada alunan muzik yang melontarkan lirik-lirik tadi, kamu punya penyampaian tu akan jadi wow. Ini satu kemahiran dalam menyampaikan maklumat. Dia kena ada pelbagai elemen tau. Kita sebagai as a human, kita sebagai manusia ni, kita kadang-kadang berinteraksi dengan visual, audio dan juga kinestetik pergerakan kita, touch kita. Kalau kita rangkumkan ketiga-tiga tu, dia akan jadi wow. Keberkesanannya akan lebih tinggi. Cikgu tak sure sama ada kamu boleh dengar ke tak kalau saya play yang dengar tak? Dengar tak? Dengar cikgu. Dengar kan? Dengar cikgu. Bergaul. Okey, kita pun dah sekejap tutup ni. Kalau cikgu playkan tadi, dia ada lirik lagu, muzik berkaitan dengan lagu kedamaian tiada kedengaran. Di sebalik suara tu akan ada video tayang berkaitan dengan kita punya saudara-saudara yang ada dekat Palestin. Diorang punya kesusahan yang hilang ibu ayah, hilang anak-anak, hilang tempat tinggal. Yang diorang ada hanyalah iman sahaja. So penyampaian tu dia akan buatkan orang lebih empathy terhadap apa yang berlaku. Kemudian nampak tak, jadi step by step. Kemudian barulah lepas tu kita usung tabung bencana Palestin. Nampak tak, kita cuba tarik perhatian orang tu macam mana dalam komunikasi. Komunikasi ni kalau kita hanya bercakap sahaja, dia akan jadi bosan. So dia kena ada video, ada gambar, ada muzik. Kamu tahu tak, kalau kamu sedang bercakap, dekat background kamu ada intonasi muzik, instrumen yang sangat sedap, dia akan buatkan kamu nak share. Dia akan buatkan kamu rasa lebih berkeyakinan untuk cakap. Kalau kamu cakap isu-isu yang sedih, ada background muzik sedih kat belakang, silap dia akan buatkan kamu punya audiens boleh menangis. Kalau kamu cakap berkaitan dengan motivation, kamu gunakan instrumen muzik-muzik yang berunsur motivasi, menaikkan semangat, dia akan buatkan kamu punya audiens, kamu punya rakan, kamu punya penonton rasa lebih motivate dengan apa yang kamu sampaikan. Cikgu fokus pada kamu. Kamu sebagai seorang yang berkomunikasi, kamu akan rasa lebih termotivasi dengan apa elemen-elemen yang kamu masukkan. Macam cikgu ni, cikgu cuba present tapi kamu memang tak dengar kan muziknya kan? Dengar tapi sangkut. Dengar tapi sangkut kan? Tak feeling juga tu. Okay, tak apalah. Jadi tapi yang penting kamu dapat kalau kamu satu lagi, ini cikgu belajar daripada Cikgu Hasnan. Kita kena mengejar peredaran zaman. Macam sekarang kita belajar dalam PDPR. Kita menggunakan gadget-gadget. Tolong kamu dalami segala ilmu-ilmu berkaitan dengan teknologi. Macam mana cara nak guna Google Classroom, macam mana cara nak guna YouTube. Cikgu masih belajar sekarang ni. Cikgu Hasnan dia memang power. Cikgu respect kat Cikgu Hasnan. Dia laju. Banyak explore benda-benda macam ni. Okay, jelas semua? Masa pun dah time. Kalau tak ada, okay, cikgu buka soalan. Siapa-siapa nak tanya soalan, boleh tanya sekarang.
cikgu dipahamkan ada yang tak boleh masuk ya sebab tak apa, markah diorang sikit lagi nak lepas dalam penilaian yang pertama. Diorang akan boleh tengok, bagi tu kat kawan-kawan yang mereka boleh tengok rakaman ni nanti, rakaman ni. Tak ada masalah. Bukan bermaksud diorang kesingkir tau. Okay, tak ada soalan Tak ada soalan, cikgu serahkan kembali. Cikgu minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun apa-apa yang menyinggung hati kamu. Yang buruk tu datang, yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Okey, terima kasih. Cikgu serahkan kembali kepada Cikgu Hasnan. Okey, terima kasih Cikgu Adaha. Okey, alhamdulillah tamat untuk topik yang kedua, okey, untuk PRS tahap muda, iaitu kemahiran komunikasi. Okey. Maknanya dalam secara tak langsung anda semua sudah pun selesai dua topik untuk PRS tahap muda ini. InsyaAllah lagi dua topik akan menanti dan selepas itu anda akan InsyaAllah kalau tak ada masalah anda akan terus ataupun anda akan dapat ditauliahkan sebagai PRS tahap muda, insyaAllah. Okey. InsyaAllah selepas ini juga Cikgu Adaha akan maklum kepada saya tugasan kita akan upload dalam Google Classroom dan selepas itu anda semua boleh laksanakan tugasan tersebut lah. Okey. Sama ada bila dia upload tu akan dimaklumkan kemudian dan tarikhnya pun akan ditetapkan. Okey, hari ni saya just nak sekadar nak tunjukkan kepada anda maklumat tentang macam mana sebenarnya anda kena isi borang laporan latihan ni sebenarnya. Sebab sepanjang topik 1 punya laporan, saya menerima pelbagai jenis laporan yang pada saya tidak menepati. Maksud menepati tu, dalam ruangan ringkasan tu kita dah nyatakan apa dia benda tu, tapi ada yang tulis yang tak menepati. Okay, masalah yang pertamanya dia tulis sangat simple, sangat pendek, okay, seolah-olah macam nak lepaskan batuk di tangga je. Sebagai contohnya ada yang yang jawab ataupun ada yang tulis saya hari ni hadir kelas online. Titik. Tu je. Memang tak menepati bagi saya lah. Okay, jadi anda semua kena pastikan buat macam mana. Okay, saya akan tunjukkan kepada anda semua. Cikgu Adaha mungkin boleh off dulu untuk presenting. Saya akan present pula yang saya punya. Okay, yang saya punya ni, okay, baik. So saya harap anda semua nampak apa yang saya sedang present sekarang. Okay, ini borang untuk laporan latihan. Okay. So macam biasa yang 3 atas ni tak ada masalah lah. Okay. Itu yang pertama. Kedua, bila sebut ringkasan. Okay. Bayangkan kalau anda sekarang ni merupakan sedang join kelas ni secara online. Maknanya apa yang kamu kena tulis adalah, okay, apa yang kamu buat hari ni? Hari ni saya telah pun mengikuti kelas online. Tajuk apa, topik apa, kemahiran komunikasi. Topik ini dikendalikan ataupun ceramah diberikan oleh siapa, cikgu apa. Nyatakan siapa cikgunya. Okay, dalam kelas itu saya telah pun mempelajari beberapa perkara tentang apa dia. Kemahiran komunikasi. Betul huraikanlah sikit kemahiran komunikasi ni ada apa, ada berapa, apa jenis-jenisnya, contohlah apa jenis-jenisnya, apa yang tu, apa yang ni. Huraikan sikit-sikit. Sebab tu pentingnya kamu menulis ataupun buat salinan ataupun kamu kata buat catatan sikit yang kamu buat tu. Kemahiran komunikasi ada contoh, ada 2, iaitu yang ini dan ini. Daripada situ saya itu, ini dan sebagainya. Buatlah sedikit huraian. Okay, selepas habis tu insyaAllah dengan ilmu yang ada ni saya akan gunakan sebaiknya selepas ini. Settle. Saya tak nak lah yang tak ada kaitan, contohnya kan. Macam ni, saya membuat nota dari info yang saya dapat semasa cikgu mengajar. Saya melakukan perkara-perkara yang membuatkan saya gembira seperti membaca buku yang mempunyai mesej-mesej positif. Apa kena-mengena dengan ringkas latihan yang kamu buat? Tak ada kena-mengena. Ia membuatkan saya rasa gembira dan menaikkan semangat untuk menjalankan keseharian, untuk menjalani kehidupan seharian. Perasaan gembira dan rasa bersemangat dapat membantu otak untuk berfikir lebih positif, rasional. Tak ada kena-mengena. Bila sebut ringkasan, apa yang kamu buat?
pada hari tersebut. Kalau contohlah kamu sedang melihat rakaman sekarang ni kan, sedang melihat rakaman video ini untuk yang mereka-mereka yang tak lepas awal, lepas tu diorang dah lulus, diorang dapat tengok melalui rakaman. Tulislah, hari ini saya melihat rakaman kelas topik 2, kemahiran komunikasi. Topik 2 ni dikendalikan oleh Cikgu Adha. Dalam topik 2 ini membincangkan tentang apa dan sebagainya. Hurailah sikit-sikit. So jangan buat benda yang tak ada kaitan. Bila tak ada kaitan, itu yang markah tu jadi pendek. Dan ingatan saya kepada anda semua, semakin pendek kamu punya huraian, semakin sikitlah markah. Tapi tidak bermaksud kena buat sepanjang-panjangnya, tidak. Maksud saya itu biar short and sweet. Maksudnya mesti padat. Kalau pendek sekalipun, tapi dia padat, penuh dengan benda-benda yang dihuraikan dengan baik, saya tak ada masalah. Ini masalahnya dah lah pendek sangat. Dah lah panjang sangat tapi tak ada kena-mengena. So jangan. Tolong pastikan benda ni tidak berlaku lagi. Okay? So kalau siapa yang buat yang tak kena dengan apa yang saya telah nyatakan, maknanya memang tak akan dapat 70 markah ke atas. Markah lulus adalah 70. Kalau tak lulus markah laporan latihan, kamu tak akan dapat pergi ke topik yang seterusnya. Dan saya tahu sekarang ni dalam Gmeet ni ada je yang tak lulus tapi masuk. Saya tahu. Okay, saya semak seorang-seorang. Sepatutnya dia tak dapat tengok lagi sebab dia tak lulus, tapi mungkin adalah yang menyebarkan link ni. Tak apalah. Saya senang aja. Selagi kamu tak lulus topik 1 tu, kamu tak akan dapat tengok ataupun dapat isi borang laporan topik 2 dan juga tugasan kedua. Tak apalah, kamu mungkin bertuah dapat tengok rakaman ini secara live, tak ada masalah. Tapi kamu tak dapat nak akses ke yang seterusnya. Tak boleh nak buat laporan, tak boleh buat itu. So maksudnya ada point tak kamu tengok ni sebenarnya? Ada, tapi macam mana kamu nak buat laporan? Tak ada, tak boleh nak akses. Macam mana kamu nak buat tugasan? Tak boleh akses. Sebab apa? Kamu belum lulus lagi yang topik 1. So tak apa, kalau saya senang aja. Saya dah buat peraturan saya mudah, follow. Tak lulus, buat cara tak lulus. Kalau lulus, buat cara lulus. Jangan sebarkan, tapi kalau ada yang sebarkan, tak apa. Senang je saya. Saya pun tahu cara untuk memastikan kamu dapat kekal kat situ saja. Macam tu. Okay. So apa-apa hal pun saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi hadir pada hari ini, dan saya harap anda semua dapat melaksanakan tugasan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Okay. Kalau katalah ada masalah, sila rujuk dengan guru penyelia masing-masing. Ini penting. Sebab apa saya kata penting? Sebab ramai yang dok pergi tanya dengan saya, personal dengan saya tak akan layan ya. Mana-mana peserta yang PM tepi saya, okey, saya akan jawab mudah saja. Sila rujuk guru penyelia anda. Maknanya siapa guru penyelia anda? Guru yang mendaftar untuk join program ini. Kecuali budak yang saya lah, budak sekolah saya, memang dia akan jumpa saya lah, nak kan. Maksudnya macam tu lah. Okay. So ada sebarang pertanyaan tak untuk yang ini? Kalau tak ada, kita rasanya boleh tamatkan sesi kita pada hari ini. Dan saya insyaAllah tugasan akan diupload dalam masa yang beberapa ketika ni, secepat yang mungkin. Selepas itu anda boleh laksanakan lah. Okay, gunakan masa 2 minggu ni untuk selesaikan semua perkara. Okay, jangan kata mengganggu PDBR sebab kita bagi masa 2 minggu je untuk satu topik. So sepatutnya kamu banyak masa boleh gunakan untuk selesaikan benda ni. Jangan dah nak tutup tu, dah nak tarik tutup, tak siap lagi lah, tak buat lagi lah. Masa tu barulah stres, kata tak boleh buat itu dan tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Okay, so itu sahaja daripada saya. Sekian. Oleh Taufiq Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Bye-bye.